اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدنا وأولادنا وأهلنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد بن سيدنا وأصوله وفروعه ومن ينتسب. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 65 bagi bawah sekali, kitab Kifayatul Muhtadi. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, tak kala selesai musannif daripada menyatakan bahagian najis, menyata ia akan kafiat bersuci daripadanya. Tadi dia cerita tentang najis, sekarang nak cerita pula tentang kafiat bersuci daripadanya, yakni cara menyucikan tubuh ataupun tempat yang terkena najis. Najis tak boleh dicuci, najis tak boleh dicuci dan tak boleh ditaharahkan. Yang disuci itu tempat kena najis. Ya, najis tak boleh disuci. Yang boleh disucikan itu ialah tempat yang kena najis. Dengan katanya, dan wajib kita basuh akan suatu yang kena najis dan kita sucikan dia daripada segala najis yang tiada dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan ni wajib kita bersihkan dia jika kita ingin bersolat, menunaikan solat.
sama ada tubuh ataupun pakaian ataupun tempat solat. Dan kafiat menyucikan suatu yang kena najis yang mempunyai ainnya, iaitu najis yang ada bagi jirim, yakni yang ada pada diri sesuatu itu. Iaitu najis yang ada baginya jirim, yakni najis yang ada pada dirinya itu kenajisan dengan dihilangkan ainnya dan segala sifat ainnya, iaitu rasa, warna dan bau. Rasa ni bukan rasa dengan lidah. Siapa nak rasa dengan lidah? Tik kucing nak rasa dengan lidah? Bukan. Mana kata rasa tu kesat dia tu dengan jari. Itu kesat ke licin ke, tu rasa tu mana sentuhan. Kita sentuh dia tu tak ada dah, terasa tersentuh. Gitu. Dan tiada mengapa jika meninggal warna yakni tertinggal warna pada satu tempat yang kena najis tu, umpamanya darah atau bau yang payah dihilangkan. Dan jika mughalazah sekalipun, dia najis berat sekalipun, dan dobit payah hilang itu, yakni dan dicatatkan makna payah faham itu, makna payah hilang itu, dobit maknanya yang dicatat ataupun yang dibuat peringatan. Payah hilang itu sekira-kira tiada hilang dengan digosokkan dengan air. Ambil beruih pun tak mau keluar lah. Beruih temaga, terkoyak terus pula kain. Dan seumpama sabun atau isnan. Isnan ni apa dah? Isnan ni iaitu sejenis alat membasuh macam sabun juga, yang dibuat daripada serbuk kayu. Orang panggil apa? Protes. Bukan protes. 3 kali. Kemudian jika tiada hilang, dihukumkan suci jua. Jika tiada hilang, dihukumkan sucinya jua. Maknanya kalau bau tu tak mau hilang juga, ain dah hilang dah, ain najis tu dah hilang dah, bau dia pun dah hilang dah, tiba-tiba warna tak mau hilang, dia ada lekat kat kain putih, apa dia? Darah umpamanya. Ataupun warna dah hilang, dirinya pun dah hilang, bau lah tak mau hilang, maka yang tertanggal setelah dibasuh itu, maka itu dimaafkan. Baik, habis. Adapun jika tiada hilang keduanya atau tiada hilang rasanya, nescaya tiada suci. Kalau ada dua tak mau hilang, itu tidak suci. Contohnya rasa dia, kesat-kesat najis itu dia ada lagi. Kesat-kesat najis itu dia ada lagi. Dan baunya pun dia ada lagi. Itu tidak suci hukumnya. Baik, habis.
Dan tiada dimaafkan dia melainkan apabila lemah daripada menghilangkan dia. Lemah maknanya tak dapat lagi nak dihilangkan. Maka jadilah suatu itu habis titik situ. Maka titik situ Maka jadilah suatu itu mutanajis yang dimaafkan. Yakni perkara yang terkena najis yang dimaafkan. Pasal apa? Pasal tak boleh nak hilang dah. Dah basuh, dah gosok dah, berkelorok dah, tak mau hilang juga. Maka itu namanya mutanajis yang dimaafkan. Yakni perkara yang terkena najis yang dimaafkan. Dan apakala kuasa menghilangkan dia, kemudian daripada lemahnya wajib dihilangkan. Setelah kita basuh, tak mau hilang, kita pun jemur, ya, pakai baju, pergilah solat. 2-3 hari kita ambil kelorok, rendam. Hari tu tak ada kelorok, ni baru ada kelorok, maka wajiblah kita basuh dengan kelorok supaya dia hilang. Tiba-tiba hilang sungguhlah kesan darah tadi. Baik solat kita yang hari tu ni macam mana? Sah. Ya, sah, tak payah ulang. Pasal hari tu kita tak memadai, kita tak mampu nak basuh macam hari ni. Sebab hari tu tak ada kelorok, ini baru ada kelorok. Ya. Baik, habis. Dan tiada wajib atasnya mengulangkan sembahyangnya yang telah disembahyangkan dengan dia atas kaul yang muktamad. Baik, habis. Dan kafiat bersuci daripada najis yang hukmi, iaitu najis yang tiada baginya jirim, dan tiada baginya sifat, seperti air kencing yang kering, yang hilang rasanya, ini hilang kesannya, ya, hilang kesat-kesatnya tu hilang, dan warnanya dan baunya, maka memadalah dengan lalu air atasnya sekali jua. Dilalukan air ke atas dia sekali. Dan disyaratkan pada menyucikan mutanajis didatangkan air atasnya, tak boleh dengan kering matahari. Dan memadalah dengan dia kata apa? Didatangkan air atasnya. Maknanya tak memadai dengan kering matahari. Umpamanya kain tu kena najis air kencing, lepas tu kita pun jemur, tak basuh, jemur 3 hari, ya, bau pun hilang, ya, najis tu pun dah tak ada, kesat-kesat ni pun dah tak ada, basuh dia. Adakah suci? Baik, dalam mazhab kita Syafi'i, najis tidak hilang dengan sebab kering, dikeringkan oleh matahari ataupun seumpamanya. Contohnya selipar kita. Selipar kita kadang-kadang kita masuk tandas. Kadang-kadang tu terpercik air kencing. Jaga-jaga molek. Sehari air kencing tu dia melekat pada selipar tu, kita pun tak basuh dah selipar tu, lah ambil wuduk, kemudian masuk surau, masuk masjid, nak solat Jumaat, nak solat Maghrib, nak solat Isya. Terfikir tak kita air kencing dia melekat dekat selipar tadi ni, kering, dengan basah wuduk yang kita basuh kaki tu, dia jadi melekat. Maka kita pun bawa najis masuk masjid, satu hal lah. Lepas tu solat bernajis, satu hal lah. Kemudian berapa lama air kencing tu duduk kat masjid tu menyebabkan orang lain pula nanti terpijak ke dia, apa ke dia, satu hal lagi. Banyak. Jadi kita telah menyusahkan orang yang tak tahu tak apa. Kita tu yang menanggung.
dosa dia, dosa mengotorkan masjid. Jadi selipar-selipar ni yang selalu kita pakai, itulah masuk tandas, itulah masuk jamban, itulah masuk toilet, itulah masuk WC, itulah masuk tempat buang air kecil, itulah tempat masuknya, itulah benda yang masuk tempat buang air besar, itulah yang pergi kedai runcit, itu yang pergi mencangkui, itu yang pergi sapu sampah, itu juga yang pergi masjid, itu juga yang pergi surau. Jadi kadang-kadang tu dah ada najis-najis yang lekat di situ yang kita tak perasan sebab dia ada hilang bau, warna dan rasa, tapi dia tetap ada di situ. Jadi bila tetap ada di situ, bila kita pijak dalam keadaan kita ada wuduk, ada air basah, melekat, maka mutanajis. Dahlah kasut tu mutanajis, memutanajiskan pula tapak kaki yang basah tadi ni masuk dalam surau, memutanajiskan pula kapet-kapet surau masjid. Maka kita menyemarakkan najis merata-rata tempat dengan sebab tidak prihatin kita kepada hukum najis. Tak prihatin dalam bab hukum najis. Jadi kita kena prihatin bab ini. Jangan biarkan selipar-selipar kita yang pergi sana pergi sana, pergi sana ke sini tu, jangan ada kita biarkan kekotoran di situ. Rajin-rajinlah basuh selipar tu. Lebih-lebih lagi bila keluar tandas, basuh selipar tu. Jangan sampai ada najis melekat di situ. Ini banyak kadang-kadang cuba tengok orang pergi masjid sembahyang Jumaat, dia punya selipar tu dia berkulat pun ada, bersalut-salut. Hitam ada, kuning ada, bercampur-campur. Surau tu apa, dia punya selipar tu tahu apa kurun dah tak basuh, tak tahu. Yang tu lah pergi masjid, yang tu lah masuk tandas. Masuk tandas tu pula bomba pula. Mana tak percik. Jadi jaga-jaga. Ni solat kita ni, bukan solat orang, solat kita ni yang kita akan ditanya nanti sebab tak jaga najis. Baik, tak kira lelaki-lelaki, tak kira orang perempuan lah ni. Baik, habis. Dan kafian, yakni cara bersuci daripada najis, yakni menyucikan tempat yang kena najis tu, yang hukmi, yakni najis yang tiada baginya jirim, yang tidak ada ain, yang tidak ada diri najis tu sendiri, dia tak ada kering dah barangkali, dan tiada baginya sifat seperti air kencing yang kering, yang hilang rasanya dan warnanya dan baunya, maka memadalah dengan lalu air atasnya sekali jua. Baik, nak lalu lagu mana? Kalau kena atas kapet, bila kena atas kapet macam mana nak buat, kena atas kapet, kena atas lantai. Jadi cara dia, kita renjiskan dulu tempat tu, renjis dulu, kemudian kita lap. Satu renjis lagi sekali, kita lap. Kemudian renjis lagi sekali, kita lap sampai kering. Lepas tu kita vacuum lah. Yang lebih baiknya, kita potong kapet tu. Kalau tak boleh nak diangkat, sebab kadang-kadang kapet yang letak dalam rumah tu ataupun dalam masjid ke dalam surau ke, dia bos keping satu surau tu, tak sambung dah.
Ada yang jenis tu, yang tu tak dapat tidak. Takkan nak basuh air kencing, nak bawa keluar kapet tu semua. Berapa orang nak buat roja? Maka kita kena ambil lah pisau ke, potong tempat yang kena najis tu, bawa pergi keluar. Pasal apa Pasal dia gini, bila kita renjih saja, esok dia air tu bertakung kat bawah, dia busuk. Masuk masjid je bau busuk. Bau tai ada, bau air kencing ada, macam-macam bau. Itu setengah-setengah masjid kita pergi, kita tengok, ya, kapek dia bertebuk-tebuk semua. Siapa yang merah kencing, merah berak tak tahu. Nak basuh bukan senang. Dia potong terang tu buat keluar, lepas tu dia basuh di luar jemur kering. Dia kapek ni susah nak basuh. Ya. Jangan kita cuma renjih mana kita lap. Renjih lah. Mana najis tu tak hilang, dia lepas ke bawah. Nanti bila dia kering dia tetap bau hapak. Ya. Ada orang dia basuh itu je. Ambil air renjih lap, renjih lap. Buat lagu tu. Esok ni hapak prain kata. Pasal apa? Air najis tadi ni bila kita renjih, dia bukan nak keluar, dia menyerap ke bawah. Kita lap ke atas, ke bawah tu ada lagi. Lap ke atas, ke bawah tu bukannya kering. Lap ke atas kering, bawah tu dia membusuk. Jadi hapak prain. Ni kalau kapek ni payah. Dia bukan macam lantai. Lantai mozaik tak apa, renjih lap, renjih lap habis lah. Ya. Tapi kapek ni masalah sikit. Dengan lu buat lagu tu, kapek ni dia kena potong. Dia dah angkat buat keluar. Ya. Tu saya nak beritahu pasal saya pernah juga dulu ni. Dulu ni tengok orang duk basuh kapek. Kencing kucing dalam bukan kucing. Bukan kucing kecil, kucing berak. Berak dalam surau, dalam masjid. Dia pakai lalu air situ je. Lah. Mula-mula tak apa kan. Duduk seminggu esok tengok dia punya bau tu. Ya. Maknanya najis tu tak habis. Najis tepas ke bawah, kapek dia nak pergi. Mana najis tu? Simen lain. Dia tak meresap dah. Ni kena prihatin sikit bab ni. Walau kalau najis tu hilang sekalipun, tapi bau hapak kapek tu tak syok masuk masjid, bau hapak prain. Ya. Ni kena prihatin lah orang-orang yang bawa anak pergi masjid ke, bawa cucu pergi masjid ke, pastikan dia pakai pampers. Ya. Pakaikan dia dengan pampers supaya dia kencing tak kena. Anak saya umur 7 tahun dah, macam mana pakai pampers? Umur 70 pun ada pampers. Apa masalah dengan 7 tahun? Belilah pampers yang umur 7 tahun. Pasal kita tahu anak kita dia akan kencing bila dia tidur. Baik. Satu, kalau tak ada pampers, baik, ini adab-adab tidur di dalam masjid surau. Jaga. Adab-adab tidur dalam masjid surau, menurut sunnah Nabi akan melapik tempat tidurnya. Harus tidur dalam surau dalam masjid, sebab Nabi pernah tidur dalam masjid. Tapi sunnah Nabi melapik tempat tidurnya.
Nabi mengalas, jangan tidur atas kapet tu ya. Kita mana tahu kan kata budak, pak budak pun kencing tilam. Betul tak? Pasal masa kita tidur, akal kita, kewarasan kita sudah out of service. Not available lagi dah. Masa tu kita tak tahu apa kita buat tau. Berak pun boleh jadi. Jadi sunnah Rasulullah bila kita nak tidur dalam masjid tadi, tidur kat mana-mana pun sebenarnya, alas tempat tidur tu. Alaslah dengan kain ataupun sesuatu yang waterproof. Yang tak akan kena kapet masjid, yang tak kena lantai masjid surau. Ya, bawa apa nama ni, bawa alas dia. Kan sekarang ni banyak tika getah ke, ya, yang terutama sekali yang ada anak kecil dah ni, anak nak tidur jangan duduk biar situ. Pakaikan dia pampers, kemudian letakkan alas, bawa tilam span kecil tu. Confirm dah tak telus, tak perlu, dia tak apa kata, tak menyerap sampai ke kapet. Baik, tu cara nak tidur dalam masjid. Tak kira lah budak ke orang tua ke, tu kaedah dia. Baik, nak tanya, jika darah di kain kita dah basuh dengan bersih, tak ada warnanya, tapi tetap ada bekas, puas sental, tak mahu, itu dikira najis juga ke? Ya, najis juga, tapi najis yang dimaafkan. Ya. Jadi boleh ke bawa pergi solat? Boleh. Nanti balik-balik cuci dengan klorok hilang, sah tak solat kita tadi? Sah. Pasal tadi kita dah usaha, dia tak nak keluar, tu sekadar yang kita mampu, maka hukumnya sah. Tiba-tiba kita cuci dengan klorok hilang pula, maka tak wajib qada. Tak wajib qada. Yang tadi dikira sah. Baik, habis. Bulu kucing. Baik, bulu kucing ini bila sudah tertanggal dari tubuhnya, maka dia jadi hukum bangkai. Dia jadi hukum bangkai. Kalau sikit dimaafkan. Kalau banyak tak dimaafkan. Sikit tu macam mana? Banyak tu macam mana? Ya. Sikit tu sekira-kira kalau diumpamakan dengan kulit binatang, kalau diumpamakan dengan kulit binatang yang melekat, dia jadi busuk lah kalau dibasuh dan dijemur. Kalau kena air dan dijemur. Contohnya 7 helai. 7 helai tu banyak lah kira. Tak banyak lah, tak jadi busuk lah kalau melekat. Jadi dimaafkan lah. Tapi kalau sampai selumbuk tu, dia tidur atas tu, penuh bulu dia, tengok pada orang banyak ni, ya. Kalau dia kumpul-kumpulkan jadi kulit, kalau kena air jemur busuk ni, maka jadi najis lah dia. Jadi mutanajis lah. Jadi hendaklah dibuang dulu, dibersihkan dulu. Ya. Macam cicak. Cicak hidup-hidup duduk dalam poket. Kita pun pakai baju pergi solat. Masa solat rasa geli. Ya. Pegang-pegang cicak. Ya. Baik. Habis solat kita pergi buang dia. Sah tak solat kita? Sah. Pasal apa? Dia masih hidup, tak nama bangkai. Dia masih hidup, tak dihukumkan najis. Tapi kalau lepas solat
rasa macam ada duit dalam poket, seluk. Bangkai cicak. Bangkai cicak, tak kira lah baru mati ke, temu dah mati ke, maka solat tu tidak sah. Pasal ada apa? Pasal dia jadi bangkai, jadi najis. Ya. Tu dia. Tu kata bangkai cicak. Bangkai cicak tadi ni kalau hidup-hidup dia masuk air, ya, kalau tak mengubahkan bau tak apa. Kalau mengubahkan bau air tu, jadi mutanajis lah air tu. Kalau kena dalam baju tu jadi bangkai tak dimaafkan dalam solat, maka jadi tidak sah solat tadi. Ya. Kalau semut tengok banyak ke sikit? Sikit ni apa dia? Sekira-kira kalau masuk dalam cawan, dia kan kalau mati tu terbuat air ke minyak ke, dia berbau ke? Bila boleh jadi berbau, maka jadi apa? Jadi najis yang tak dimaafkan. Jadi najis yang tak dimaafkan. Kalau sikit tak bau tak apalah, 2-3 ekor ya. Baik, habis. Mana dah tadi? Maka memadalah dah baca dah. Maka jika didatangkan mutanajis atas air yang tiada sampai 2 kola, jadi najis air itu pula. Cuba tengok Maka jika didatangkan mutanajis, apa dia mutanajis? Mutanajis ni perkara satu benda yang terkena najis. Satu perkara yang terkena najis, seperti air, ya, air sejuk. Macam ni air sejuk ni, air mutlak ni terkena najis. Macam mana? Jatuh cicak dalam dia, dia ada 2 biji, tapi tak mengubahkan warna, bau, rasa. Najis tak? Air ni hukumnya mutanajis lah. Air ni mutanajis, cicak tu najis. Mutanajis ni perkara yang terkena najis. Najisnya mana? Cicak. Maka air ni jadi mutanajis. Jadi air mutanajis ni campur pula dengan air lain. Dia ambil tuang dalam bali. Bali tu buat jadi mutanajis. Pasal tak cukup 2 pula. Kalau pergi tuang dalam kolam masjid, kolam surah besar tak apa. Ya. Kalau tak sampai 2 kolam, air yang lain pula jadi mutanajis. Itu maksud dia. Maka jika didatangkan mutanajis atas air yang tidak sampai 2 kolam, jadi najis air itu pula. Dan jika tiada berubahnya sekalipun, walaupun dia tak berubah, dia tetap nama mutanajis sebab tak sampai 2 kolam. Baik, habis. Fir'aun. Fir'aun maknanya satu forok. Jangan baca Fir'aun. Dia baca Fir'aun bahasa lagi. Fir'aun mana pula? Fir'aun makna ini satu forok, ini suatu cabang. Cabangan ataupun mereka cabang. Cabangnya apa cabang? Satu bahagian yang lain, pecahan. Forok ni mana pecahan. Pecahan daripada bab ni. Bab yang kita baca ni dia nak pecah satu perkara yang lain. Itu namanya Fir'aun. Apabila jatuh najis ke dalam air, seumpama telaga yang sedikit airnya, disucikan airnya, dan telaganya itu dengan tiada dicebokkan airnya,
supaya jadi airnya 2 kolah, atau dengan ditambahkan atasnya hingga jadi 2 kolah, dan tiada suci ia dengan dicebokkan airnya hingga habis. Adapun jika airnya itu banyak dan berubah ia dengan najis, tiada suci ia melainkan dengan dihilangkan baunya dengan ditambahkan air atasnya. Maka jika najis itu anjing dan babi dan anak salah suatu daripada keduanya, ni cerita lain dah. Panjang pula cerita Firaun ni, kita baca besok lah. Kita sambung besok, insyaAllah. Kita sambung besok. Firaun tu berhenti situ lah. Baik, kemudian katanya Firaun ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu soalan lagi tak ada nak baca. Baik, cicak masuk dalam masjid, cicak masuk dalam mesin basuh. Tahu-tahu bila nak sidai, baju tu kira najis ke baju semua tu? Najis najis. Jadi najis semua. Pasal apa? Pasal cicak masuk dalam tu, maka bila kita basuh jadi berjelera, berjelera cicak tu dengan air, dan air tu pula berjelera dengan kain-kain dalam mesin basuh. Kalau tak cukup 2 kolah, melainkan kita cucur dia. Kita cucurkan air itu, maknanya kita buat keluar kain-kain tadi itu, kemudian kita jeruh selai demi selai. Kalau kita jeruh selai demi selai, maka sucilah kain itu. Cicak tu dilihat pula. Pasal apa? Bab cicak ni khilaf ulama. Setengah ulama dia kata cicak ni benda tak berdarah, dia dimaafkan. Kata setengah ulama dia tidak dimaafkan, pasal dia boleh menghasilkan bau yang amat harum. Tak percaya, cuba cicak mati dalam kereta. Kau boleh tahulah macam mana bau dia. Lagi tak buang, selagi itulah bau pensan itu. Maka sebab itulah cicak tadi kata setengah ulama tak nak dimaafkan pasal tak ada berdarah. Kata setengah ulama kata walaupun tak berdarah, tapi dia menghasilkan bau yang amat busuk. Jadi kalau lagu tu ambil pendapat yang berhati-hati tadi. Jadi kalau lagu tu cicak masuk dalam mesin basuh, kemudian sedar-sedar ada cicak, maka air tadi ni, baju tadi ni kita jiruskan dengan air mutlak. Mudah-mudahan hilanglah
apa nama tadi, mutanajisnya tu. Nak tanya pendapat, tuala wanita atau pad wajib dicuci bersih ke sebelum dibungkus dan dibuang? Tak wajib, cumanya afdal. Ya, tak wajiblah dibasuh, tapi afdal dibuang. Jangan buang begitu saja, afdal lagi ditanam. Ya, dibersihkan kemudian ditanam, itu yang paling afdal. Bukan dah bukan pakai-pakai lepas tu buang dalam mangkuk tandas. Itu namanya kurang ajar. Buat sumbat tandas. Ada yang macam tu tu. Pampers anak dia pergi buang dalam mangkuk tandas. Mari orang ketiga, dah jamban tu tersumbat. Rasa-rasa agak-agak berdosa dah. Kita penyebab kepada kerosakan harta awam. Itu namanya orang yang membuat dosa kepada orang. Maka dia kena minta maaf dekat orang-orang yang dia telah buat dosa. Macam mana nak cari? Tak kenal pun. Ni masalah dia. Nak taubat lagu mana tu? Jadi jangan kita buat satu benda atas dasar selfish, kata orang bahasa Arab panggil selfish. Orang putih kata penting diri sendiri. Jangan kita buat kerja lagu tu. Kita pakai senang kita. Orang lain kita tak fikir. Jangan lagu tu. Jadi buanglah dalam basket yang disediakan tu. Tong sampah ada. Jadi buang dalam tu juga. Jadi itu yang baiknya lah. Yang baiknya dibersihkan dulu, kemudian ditanam, bukan dibuang di dalam mangkuk tandas. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal mu'minin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik ya fattahu ya razzaq. Iftah lana fatahan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.